Kata musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Keadaan yang diwajibkan imsak. Diwajibkan imsak menahan diri pada bulan Ramadan dalam beberapa keadaan seperti berikut. Yang pertama, jika membatalkan puasa dengan sengaja. Yang kedua, jika sembuh daripada sakit, selesai permusafiran, baligh bagi kanak-kanak dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Baligh bagi kanak-kanak dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Namun jika mereka tidak berpuasa atau telah berbuka ketika rukhsah tersebut, maka sunat bagi mereka untuk imsak. Kanak-kanak yang baligh pada siang hari Ramadan hanya disunatkan untuk qada puasa jika tidak berpuasa pada hari tersebut. Orang murtad yang kembali kepada Islam pada siang hari Ramadan wajib imsak pada hari tersebut dan mengqadakkan hari itu serta hari yang ditinggalkan. Yang keempat, jika nyata pada hari syak bahawa ia adalah satu Ramadan. Baik. Jadi muka surat 7 ni, keadaan yang diwajibkan imsak, dia nak sebutkan, pengarang nak sebutkan keadaan-keadaan yang mana seseorang tu puasa dia tu dah batal dah. Dia tak dikira lah sebagai puasa syarak, tapi dia wajib imsak, wajib dia menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, jika membatalkan puasa dengan sengaja. Jadi seseorang yang membatalkan puasa dia dengan sengaja, kan? Contohnya dia sengaja minum ataupun sengaja makan ataupun masukkan sesuatu dalam rongga dia dengan secara sengaja. Jadi dia punya puasa tu batal dah. Okey, baik. Adakah bila puasa dia batal, dia boleh untuk makan dan minum selepas tu? Jawabnya tak boleh. Dia wajib imsak. Dia wajib imsak. Kalau dia makan pula selepas itu, dosa pula. Berdosa pula dia makan ataupun minum selepas daripada tu. Puasa batal dah. Ya, memang betul puasa batal dah. Tapi dia wajib imsak kerana hormat waktu tersebut. Sebab dia tak ada uzur. Dia berbuka tanpa keuzuran. Dia berbuka, dia batalkan puasa dia dengan sengaja. Kan? Sedangkan tak ada pun keharusan untuk dia berbuka puasa, tapi dia pergi buka puasa. Okay, jadi lepas dia berbuka tu, kalau dia ikut logik dia, kan, logik kepala otak dia, kan, setengah orang dia kata dah batal dah, alang-alang dah batal, baik makan tu koi. Jadi tak boleh pakai lah yang tu, salah. Kalau dia makan pula selepas tu, dosa. Hukum dia haram. Dia wajib imsak, menahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, walaupun pada hakikatnya puasanya memang dah batal. Kerana menghormati waktu tersebut, iaitu bulan puasa. Lepas tu dia kena qada lah. Dia kena qada puasa yang dia tinggalkan tersebut. Kena qada segera. Sebab dia batalkan dengan sengaja tanpa ada uzur, dia kena segera qada puasa yang ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sembuh daripada sakit. Yang pertama, jika sembuh daripada sakit. Yang kedua, selesai permusafiran. Yang ketiga, baligh bagi kanak-kanak. Ada tiga jenis orang yang sebut kat situ. Yang pertama, orang yang sakit, dia sembuh daripada sakit dia. Orang yang musafir, dia selesai musafir dia. Tadi status musafir tukar jadi status mukim. Yang ketiga, kanak-kanak baligh. Dan semua ni dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Hilang uzur untuk berbuka tu dalam keadaan depa ni sedang berpuasa. Kita ambil yang pertama dululah, orang sembuh daripada sakit. Jadi orang yang sakit, dia ada keringanan daripada syarak untuk berbuka. Syarak bagi dia keringanan untuk dia berbuka puasa ataupun tak puasa pada hari dia sakit tu. Tapi dia nak puasa juga. Dia kata, aku gagah nak puasa juga. Aku boleh, dia kata.
Okey, lepas tu tengah hari sakit dia sembuh. Tengah hari sakit dia sembuh. Lepas sembuh sakit dia, sekarang ni dia tukar dia status daripada orang yang sakit kepada orang yang sihat. Kan? Daripada orang yang sakit kepada orang yang sihat. Jadi sekarang ni dia wajib puasa. Kan? Dia wajib puasa. Sebab dia orang sihat. Lepas tu adakah pukul 3, pukul 4 lagi boleh untuk dia berbuka? Jawapan dia tak boleh. Tak boleh. Mungkin ada orang tanya pula. Nah, tadi saya ada rukhsah. Saya dapat keringanan untuk berbuka sebab saya orang sakit. Terjawab balik, ya, tadi waktu status kamu sakit memang kamu ada keringanan, rukhsah untuk kamu berbuka. Tapi sekarang status kamu dah bertukar dah daripada orang yang sakit kepada orang yang sihat. Dan kamu pula dalam keadaan berpuasa. Jadi wajib kamu teruskan berpuasa sampai maghrib lah. Dia tak boleh nak berbuka. Berbeza kalau dia memang awal-awal lagi dia tak puasa. Dia sakit, lepas tu dia kata dah orang sakit ni tak wajib puasa. Jadi dia pun tak mahu puasa lah. Dia ambil keringanan tersebut. Dia pun buka puasa petang, pukul 3 tu sembuh sakit dia. Jadi adakah dia wajib imsak? Jawapannya tidak wajib, cuma sunat. Sunat untuk dia imsak. Yang kedua, orang yang selesai pemusafiran. Jadi kita buat andaian sekarang ni dia musafir sebelum daripada fajar lah. Sebab syarat untuk orang yang berbuka tu, orang yang bermusafir untuk dia tak berpuasa tu, syarat dia safar dia 2 marhalah. Lepas tu dia keluar sebelum fajar lah, sebelum terbit fajar. Jadi ada 2 syarat ni. Ada 2 syarat tu yang disebutkan ni. Dan orang ni gagah nak puasa jugalah. Kira dia tak mau pun berbuka. Dia kata musafir ni sekarang ni tak ada seteruk dulu. Naik kereta ada ikon kan. Jadi tak perlulah untuk dia berbuka, nanti nak kena qada pula. Dia pun berpuasa macam orang lain. Lepas tu tengah hari sampailah dia kepada destinasi yang dituju, dan dia nak menetap kat situlah. Dan status dia daripada orang yang musafir dah bertukar kepada status orang yang bermukim. Jadi orang bermukim ni wajib dia puasa. Jadi pukul 3 lagi boleh tak untuk dia berbuka puasa? Jawabnya tak boleh. Dia wajib teruskan dia wajib terus berpuasa sampai berbuka lagi lah. Sebab sekarang ni status dia bukan lagi status musafir. Tapi dah bertukar kepada status mukim. Berbeza kalau dia awal-awal lagi dia tak puasa. Sebab dia kata aku musafir, aku nak ambil rukhsah keringanan yang diberikan kepada orang musafir. Jadi dia pun makan minum macam biasalah kan, tak puasa. Lepas tu pukul 2 petang hilang status musafir dia. Jadi adakah dia wajib imsak sampai buka puasa lagi? Jawabnya tak wajib, sunat imsak sahaja. Yang ketiga, budak-budak kan ataupun kanak-kanak. Dia tak wajib puasa lagi sebab belum baligh. Dia belum lagi dikira sebagai orang mukallaf. Tapi dia ni nak puasa. Mak ayah dia duk ajak dia puasa dan dia dah biasa puasa dan dia boleh tahan, ada kemampuan untuk berpuasa, jadi dia pun puasa. Puasa sampailah kita kata tengah hari dia ni baligh. Baligh sama ada dengan umur kan, cukup 15 tahun kiraan hijrah ataupun keluar mani kan, keluar mani. Dan dia baligh pada ketika dia baligh tu dia dalam keadaan berpuasa. Jadi orang ni wajib dia teruskan puasa dia. Tak boleh dia nak berbuka. Tapi kalau dia daripada awal-awal lagi memang tak puasa, sebab dia kata dia belum baligh lagi kan. Jadi nak berbuka lah. Jadi dia berbuka. Lepas tu tengah hari baligh. Jadi waktu ni sunat untuk dia imsak, tak wajib. Baik.
Itu yang dimasukkan dengan kalam musannif nombor 2 tu. Jika sembuh daripada sakit, wajib dia imsak. Selesai pemusafiran, wajib dia imsak. Balik bagi kanak-kanak, wajib dia imsak. Ada kaitlah dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Namun jika mereka tidak berpuasa, maksudnya sembuh daripada sakit, selesai musafir, lepas tu balik bagi kanak-kanak dalam keadaan mereka tidak berpuasa, atau telah berbuka ketika rukhsah tersebut. Puasa awalnya, lepas tu dia berbuka sebab ambil rukhsah. Yang ni dia kata pengarang, maka sunat bagi mereka untuk imsak. Kanak-kanak yang balik pada siang Ramadan hanya disunatkan untuk qada puasa jika tidak berpuasa pada hari tersebut. Jadi bagi kanak-kanak yang balik pada siang hari Ramadan, hari tu dia tak puasa. Hari tu memang dia tak puasa lah, dan dia qada dan dia balik pada hari tersebut. Tengah hari dia balik. Jadi sunat bagi budak ni untuk dia qada puasa hari tersebut. Sunat bagi budak ni untuk dia qada puasa hari tersebut. Yang ketiga, orang murtad. Orang murtad yang kembali kepada Islam pada siang hari Ramadan. Orang murtad ni wajib imsak pada hari tersebut dan mengqadakkan hari itu serta hari yang ditinggalkan. Orang murtad asal dari Islam lah. Asal dari Islam dan dia keluar daripada Islam. Dia buatlah perbuatan-perbuatan ke ataupun dia keluarkan perkataan ke, kan, yang menyebabkan dia keluar daripada Islam. Lepas tu dia masuk balik Islam, dia kembali kepada Islam pada siang hari Ramadan, maka wajib dia imsak. Pukul 12 tengah hari dia masuk Islam, kan, tadi tak puasa lah, memang tak sah puasa dia, sebab syarat sah puasa Islam. Jadi pukul 12 tu dia masuk Islam balik, kembali kepada Islam balik. Jadi wajib dia imsak, tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, mula daripada pukul 12 tu sampailah ke maghrib. Dan dia wajib qada lah hari-hari yang dia tinggalkan sebelum ni, waktu dia murtad tu. Baik. Yang keempat, jika nyata pada hari syak bahawa ia adalah satu Ramadan. Jika nyata pada hari syak. Hari syak ni bila? Hari syak ni salah satu hari yang diharamkan puasa. Nanti dia akan sebutlah hari yang nombor lagi dia buka surat sebelah, nanti kita akan tengoklah hari-hari yang tidak dibolehkan untuk kita berpuasa. Ada hari-hari yang boleh kita puasa, ada hari-hari yang haram kita puasa pada hari tersebut. Haram dan tidak sah. Antaranya dua hari raya lah, dua hari raya Islam, hari raya puasa, hari raya Fitri, kan. Lepas tu hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Lepas tu 15 separuh yang kedua daripada bulan Syaban dan hari syak. Jadi hari syak ni salah satu hari yang diharamkan untuk puasa. Hari syak ni bila? 30 Syaban. Tapi bukan mesti 30 Syaban tu hari syak. Dia ada syarat-syarat dia lah. Dia ada syarat-syarat dia untuk dikirakan hari itu sebagai hari syak. Contohnya dah jadi orang kata apa? Kecoh kata nampak anak bulan pada hari tersebut, tapi tidak ada tidak ada yang bersaksi kata dia nampak anak bulan. Jadi esok tu dikira sebagai 30 Syaban dan dia dikira sebagai hari syak. Ataupun orang yang buat penyaksian tu orang yang ditolak syahadah dia, seperti perempuan, orang fasik ataupun budak-budak, buat penyaksian kata nampak anak bulan, maka penyaksian mereka ditolak. Dan esok tu dikira sebagai hari syak. Sebab bulan dalam Islam ni sama ada 29 ataupun 30.
Dia tak ada lebih daripada tu dan tak ada kurang daripada, tak ada lebih daripada 30 dan tak ada kurang daripada 29. Nabi sebut dalam satu hadis, asyhru hakaza wa hakaza wa hakaza. Nabi buka tangan dia 3 kali macam tu, menunjukkan bulan dalam Islam tu 30 kali, 30 hari. Lepas tu Nabi buat sekali lagi, hakaza wa hakaza wa hakaza. Dia buka tangan dia 10 jari tu, kali ketiga tu dia tutup satu jari, menunjukkan 29 hari. Jadi bulan dalam Islam ni sama ada 30 ataupun 29. Jadi hari yang ke-29 tu, petang tu, berlakulah kita kata cerapan anak bulan. Dan anak bulan tu syarat dia mestilah dilihat selepas selepas terbenam matahari lah. Malam contohlah siang tadi 29 Syakban. Siang tadi 29 Syakban. Jadi malam ni dia ada dua kemungkinan, sama ada malam ni malam 1 Ramadan ataupun malam ni malam 30 Syakban. Kalau malam ni malam 30 Syakban, esok siang 1 Syakban. Kalau malam ni malam 1 Ramadan, esok siang 1 Ramadan. Ada dua kemungkinan tu lah. Sebab tu mereka akan tengok anak bulan, kan, 29 tu. Jadi yang berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang kata apa, kita cakap jadi apa bahasa dia, saya pun lupa nak khabar angin. Ada khabar angin kata nampak anak bulan, tapi tak ada seorang pun yang buat penyaksian kata nampak anak bulan. Atau tak ada penyaksian yang boleh diterima hakim. Yang bersaksi itu semua orang yang ditolak syahadah dia. Jadi esok tu, malam tu dikira 30 Syakban lah, kan, dikira 30 Syakban, dan esok tu dikira sebagai hari Syak. Kemudian duk puasa-puasa ingat hari tu sebagai hari Syak lah, 30 Syakban kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari Syak tak boleh puasa. Hari Syak dia tak boleh puasa, kecuali orang yang memang dah ada adat duk puasa selalu. Contoh hari Isnin dia duk puasa dan kena hari Syak tu hari Isnin. Ataupun dia memang puasa 30 Syakban tu penuh, kan, memang dia duk beradat puasa, maka boleh juga dia puasa 30 Syakban atau hari Syak tersebut. Jadi tengah duk puasa-puasa tu, nyata katanya rupanya hari Syak tu memang 1 Ramadan. Katalah ada orang buat penyaksian, jadi lewat sampai kat dia ke dan dia dapat tahu rupanya hari tu sebenarnya memang hari 1 Ramadan, maka pada ketika tu wajib dia imsak. Ataupun waktu tu dia tak puasa. Dah hari tu kan hari Syak, hari yang diharamkan puasa. Jadi dia tak puasa lah. Lepas tu dapat tahu kata sebenarnya hari tu memang 1 Ramadan. Ada lagi berbaki hari, separuh hari lagi. Wajib dia imsak, tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tadi bagi contoh orang puasa. Bagi contoh orang puasa memang dia kena teruskan puasa lah, kan. Silap bagi contoh. Contoh betul dia tak puasa pada hari tu, sebab hari tu diharamkan puasa. Lepas tu dapat tahu kata hari tu sebenarnya memang 1 Ramadan, maka wajib dia imsak baki siang hari yang ada. Baik. Contoh pertama tadi silap. Baik, habis keadaan yang diwajibkan imsak. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 5 perkara. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga suci daripada haid, nifas dan wiladah, iaitu beranak. Dan keempat hari yang dibolehkan berpuasa. Yang kelima tidak pengsan sepanjang hari. Baik, kita masuk yang pertama dulu. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam, yakni Islam pada ketika itu. Syarat sah puasa Islam pada ketika itu. Pada ketika dia puasa tu, dia seorang Islam. Kenapa dia kaitkan Islam pada ketika itu? Sebab ada orang yang Islam ketika dulu, iaitu orang murtad. Orang murtad ni dulu dia Islam, tapi sekarang waktu dia puasa tu, kita kata dia tak Islam. Jadi puasa dia tidak sah. Dia wajib puasa, tapi untuk sah puasa dia tu, dia kena masuk Islam dulu.
kena kembali semula kepada Islam untuk sah dia punya puasa tersebut. Dia beza lah syarat wajib puasa dengan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa Islam, walaupun Islam pada ketika dulu, itu syarat wajib puasa. Jadi orang murtad dia wajib puasa, sebab pun walaupun pada ketika tu dia bukan Islam, tapi pada ketika dulu dia Islam, jadi dia wajib puasa juga. Dan kalau dia puasa, sah tak puasa dia? Kalau dia puasa, puasa dia tidak sah, sebab syarat sah puasa Islam, iaitu Islam pada ketika itu, pada ketika dia puasa tu. Jadi nak sah puasa dia macam mana? Kena kembali kepada Islam dulu. Kembali kepada Islam, baru dia puasa, barulah sah dia punya puasa. Itu kena bezakan syarat wajib puasa dengan syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada Islam, syarat wajib puasa pun ada Islam juga. Tapi syarat wajib puasa yang dimasukkan Islam pada syarat wajib puasa tu Islam walaupun pada ketika dulu. Walaupun pada ketika dulu. Adapun Islam pada syarat sah puasa iaitu Islam pada ketika itu. Ketika puasa tu dilakukan, dia waktu tu Islam. Sama-sama Islam lah dia punya syarat tu, tapi ada huraian sikit pada makna dia tu. Baik. Dihuraikan, maka terkeluarlah puasa orang yang murtad, walaupun wajib berpuasa ke atasnya kerana puasanya tidak sah. Islam, yakni Islam pada ketika itu. Maka terkeluarlah puasa orang yang murtad. Jadi puasa orang yang murtad tidak sah, sebab orang murtad bukannya Islam pada ketika tu. Walaupun wajib berpuasa ke atasnya. Walaupun wajib berpuasa ke atasnya. Wajib dia puasa, sebab syarat wajib puasa Islam. Kan, syarat wajib berpuasa Islam, walaupun Islam dia pada ketika dulu. Jadi wajib dia berpuasa juga, sebab dulu dia Islam. Tapi sah tak? Sah ataupun tidak? Jawabnya tidak sah, sebab syarat sah puasa adalah Islam pada ketika puasa tu dilakukan. Maka terkeluarlah puasa orang yang murtad walaupun wajib berpuasa ke atasnya kerana puasanya tidak sah. Yang kedua berakal, iaitu seseorang yang telah mumayyiz walaupun belum baligh. Jadi puasa budak-budak sah, kan, sebab dia kalau orang tanyalah puasa budak-budak ni sah ke tak sah, jadi kita kena tanya dululah, kan. Kena tanya balik kepada penanya tu, budak tu dah mumayyiz ke belum. Kalau budak tu belum mumayyiz, puasa dia tidak sah. Kalau budak tu dah mumayyiz, puasa dia sah. Jadi tak syarat untuk sah puasa itu baligh. Cukup seseorang itu berakal, iaitu orang tu telah sampai tahap mumayyiz. Yang ketiga, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Wiladah ni maksud dia beranak. Iaitu suci daripada haid, nifas dan wiladah sepanjang siang hari. Termasuk juga dalam hukum ini keluar ketulan daging atau darah yang berasal daripada janin atau beranak dalam keadaan kering. Jadi haid nifas ni maksudnya jelas lah, kan. Waktu dia puasa tu tak ada haid, waktu dia puasa tu tak ada nifas. Wiladah ni apa pula? Wiladah ni beranak. Jadi katalah dia ni tengah puasa, dia mengandung dan dia mampu untuk berpuasa, dan dalam bulan puasa tu dia beranak. Lahir anak dia tu bulan puasa. Jadi kita kata puasa dia batal. Batal disebabkan apa? Batal disebabkan beranak tersebut. Batal disebabkan beranak. Sebab syarat sepanjang siang hari itu dia mesti dah suci daripada haid, suci daripada nifas dan suci daripada wiladah. Dan termasuk juga dalam hukum ini keluar ketulan daging atau darah, yang disebut sebagai mudghah dan juga alaqah, kan. Alaqah kita kata ketulan darah,
mudghah, ketulan daging. Kita kata itu apa ni, yang berasal daripada janin. Itu proses kejadian janin tu kan. Mula-mula daripada nutfah ayak mani, kemudian kepada apa ni, alaqah, seketul daging, seketul darah, kemudian jadi ketul daging kadar yang dimamah. Lepas tu kita kata apa, ditiupkan roh kan. Jadi janin. Jadi kalaulah kata keluar ketulan daging ataupun darah tu, yang mana bila kita tanya doktor ataupun bidan, dia kata itu asal janin tu. Kalaulah tak jatuh tu, kalaulah tak keluar ketulan tu, nescaya akan jadi janin. Maka kita kata ketulan darah ataupun ketulan daging itu, dia ambil hukum, kita kata ambil hukum apa ni, hukum haid nifas tu lah. Dia ambil hukum tu. Dia ambil hukum, kita kata ambil hukum beranak tu juga. Dan darah yang keluar selepas tu akan dihukumkan sebagai darah nifas. Begitu juga beranak dalam keadaan kering. Macam mana beranak dalam keadaan kering, boleh ke? Kita kata kita buat masalah aja. Biasanya perempuan bila dia beranak, selepas tu keluar darah lah. Kan, keluar darah yang keluar tu dinamakan sebagai darah nifas. Sebab darah nifas ni darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada peranakan. Jadi bila dah selesai dah beranak, ada darah yang keluar pada selepas tu daripada faraj dia, darah tu akan dihukumkan sebagai darah nifas. Katalah dia ni beranak kering. Dia beranak scissor. Bedah. Dan bila dia bedah tu, takdir Allah Taala tak ada darah pun yang keluar pada faraj dia. Kalau ada darah keluar, kita akan hukumkan sebagai darah nifas, sebab darah tu keluar selepas kosong rahim daripada peranakan. Tak ada darah keluar, kan, kering. Jadi adakah puasa dia tadi, katalah dia dalam keadaan dia berpuasa, adakah puasa dia batal? Jawabnya ya, puasa dia batal juga. Sebab beranak. Sebab beranak. Kalau ditanya nifas tak ada darah keluar, ya batal juga sebab beranak, sebab wiladah tu. Yang keempat, hari yang dibolehkan berpuasa. Yang keempat daripada syarah yang keempat daripada syarat sah puasa, hari yang dibolehkan berpuasa. So hari yang dia berpuasa pada hari tersebut adalah hari-hari yang dibolehkan berpuasa. Jadi kita faham daripada situ ada hari-hari yang tidak dibolehkan berpuasa. Kita tengok huraian ya. Yakni tidak berpuasa pada hari yang diharamkan berpuasa, iaitu 2 hari raya Islam, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Yang kedua, hari-hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, hari syak, kecuali berpuasa dengan niat qada, nazar dan puasa sunat yang dilakukan secara adat. Ni yang saya sebut tadilah. Hari syak, kecuali haram puasa, kecuali kalau hari itu dia puasa qada, kan, dia puasa qada, dia baru teringat dia ada satu hari puasa, dia tak qada lagi, dan esok tu hari syak, dia wajib puasa. Di sisi dia wajib puasa lah. Adapun di sisi orang lain, haram puasa, tapi di sisi dia wajib puasa. Ataupun puasa nazar. Ada orang tu dia nazar nak puasa hari sekian-sekian, tengok-tengok kena hari itu hari 30 Syaban, dan hari itu hari syak. Dan puasa sunat yang dilakukan secara adat. Kata pengarang, hari syak, hari ke-30 Syaban, yang berlaku khabar angin tentang kelihatan anak bulan pada hari tersebut, namun tidak ada penyaksian yang boleh diterima oleh hakim.
Sekejap nah. Okay, baik. Yang keempat, hari yang diharamkan puasa separuh kedua daripada bulan Sya'ban, iaitu 16 Sya'ban dan ke atas. Namun diharuskan berpuasa padanya pada separuh kedua daripada bulan Sya'ban tu jika puasa tersebut disambung dari hari ke-15. Jadi hari ke-15 tu dia puasa. Lepas tu disambung hari ke-16, hari ke-17 sampailah seterusnya. Maka boleh untuk dia berpuasa pada separuh kedua daripada bulan Sya'ban. Tapi kalau hari ke-16 tu baru dia nak puasa, tak boleh. Baik, jelas situ. Atau ia adalah puasa qada. Boleh juga untuk berpuasa pada separuh kedua daripada bulan Sya'ban sekiranya puasa yang nak dilakukan itu adalah puasa qada. Baru teringat kata ada qada Ramadan tahun lepas yang belum dia ganti lagi, ada 4-5 hari lagi. Jadi boleh untuk dia qada puasa tersebut walaupun dah masuk separuh kedua daripada bulan Sya'ban. Ataupun puasa nazar. Puasa nazar atau puasa sunat yang dilakukan secara adat. Memang dia beradat puasa Isnin Khamis. Jadi walaupun masuk pada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban, boleh untuk dia puasa. Sebab itu adalah adat dia. Perhatian. Jika seseorang itu telah berpuasa sunat seperti Isnin sebelum 16 Sya'ban walaupun sekali, maka boleh baginya meneruskan puasa sunat hari Isnin pada separuh kedua bulan Sya'ban. Yang ni dia nak bagi tahu, seolah-olah nak bagi tahu apa ni, ada satu soalan yang timbul. Adat tu nak kira macam mana? Yang kata adat dia berpuasa tu, dia nak kena puasa 2-3 kali dulu ke baru nak dikira dia ada adat berpuasa tiap-tiap hari Isnin, ataupun cukup dia puasa sekali sahaja maka dah dikira dia ada adat berpuasa pada hari Isnin ataupun pada hari-hari yang lain. Jadi jawab dia, cukup orang tu berpuasa sekali sahaja. Sebelum 16 Sya'ban tu. Sebelum 16 Sya'ban tu dia puasa hari Isnin sebelum 16 Sya'ban tu. Jadi selepas 16 Sya'ban tu boleh untuk dia berpuasa pada hari Isnin. Dia dah dikira ada adat walaupun sekali. Lepas tu dia sebut dalam ni, perhatian jika seseorang tu telah berpuasa sunat seperti Isnin sebelum 16 Sya'ban walaupun sekali, maka boleh baginya meneruskan puasa sunat pada hari Isnin pada separuh kedua bulan Sya'ban. Lepas tu perenggan yang kedua ni dia nak cerita tentang dia tak berkait dengan yang atas tu. Dia nak cerita tentang orang yang puasa pada hari ke-15 tu. Puasa pada hari ke-15. Lepas tu disambung pada hari ke-16, hari ke-17. Lepas tu dia berhenti. Dia tak puasa. Lepas tu dia puasa balik. Dia nak puasa balik. Boleh tak macam tu? Hari 15 puasa, hari 16 puasa, hari 17 puasa, 18 tak puasa. Boleh tak dia nak sambung puasa hari ke-19 tu? Tengok apa jawapan dia. Adapun jika dia memutuskan puasa sunatnya setelah 16 Sya'ban
Adapun jika dia memutuskan puasa sunatnya setelah 16 Syakban, maka tidak dibenarkan baginya untuk kembali menyambung puasa sunat. Misalnya dia berpuasa 15, 16 dan 17 Syakban, kemudian tidak berpuasa pada 18 Syakban, justru tidak dibenarkan untuk berpuasa sunat pada hari-hari berikutnya. Dia dah putus dah. 15, 16, 17 puasa, 18 tak puasa. Nak puasa pula 19, tak boleh. Dia kena straight. Baik, syarat sah puasa yang kelima, tidak pengsan sepanjang hari. Yakni tidak pengsan sebelum terbit fajar sehingga terbenam matahari. Tidak pengsan sebelum terbit fajar sehingga terbenam matahari. Adapun kalau dia pengsan sat, ataupun dia pengsan separuh hari, ataupun dia pengsan lebih daripada separuh hari, tapi ada hari yang dia sedang, ada juzuk siang tu yang dia sedang, puasa dia sah. Dia yang tak sah sekiranya satu hari itu daripada terbit fajar tu dia dalam keadaan tak sedarkan diri sampailah maghrib dia dalam keadaan tak sedarkan diri. Itu yang tidak sah puasa dia. Adapun ada satu juzuk daripada siang hari itu yang dia sedang, maka puasa dia sah. Kita baca balik, yakni tidak pengsan sebelum terbit fajar. Nampak dia kaitkan sebelum terbit fajar. Sebab kalau dia pengsan selepas terbit fajar, maksudnya dia dapat dah satu juzuk daripada siang hari itu dalam keadaan tak pengsan, maka dia punya puasa dia sah, tak ada masalah. Dia yang masalah dia bila tak ada satu juzuk pun daripada siang hari itu yang dia tak pengsan. Yakni tidak pengsan sebelum terbit fajar sehingga terbenam matahari. Bagi orang yang pengsan, wajib ke atasnya menggantikan puasa yang ditinggalkan sepanjang tempoh pengsan tersebut setelah dirinya kembali sedar. Katalah pengsan 5 hari lah dia kena qada dia punya puasa tu. Jika orang yang pengsan itu sedar walaupun seketika pada siang hari tersebut, jika orang yang pengsan itu sedar walaupun seketika pada siang hari puasa, maka sah puasanya sekiranya dia telah berniat pada malam hari. Jadi kalau orang pengsan tu dia sedang walaupun sekejap, seketika aja pada siang hari puasa, puasa dia sah dengan syarat dia dah niat dah malam. Dia dah niat dah malam. Waktu niat ni bila? Waktu niat ni bermula daripada antara maghrib dan juga subuh. Antara maghrib dan subuh tu adalah waktu untuk kita niat lah. Boleh je buka puasa tu terus niat, tak ada masalah. Lepas tu sebelum subuh tu, sebelum terbit fajar tu dia pengsan. Dan dia pengsan tu sampailah kita kata 1 minit lagi nak maghrib, dia sedang waktu tu. Jadi sah dia punya puasa dia sebab dia sedang dalam siang hari itu walaupun seketika kan disebut kat sini, dan dia dah niat dah di malam hari itu. Baik, jelas Kemudian kata dia lagi, hukum orang yang mabuk sama sebagaimana orang yang pingsan. Hukum orang yang mabuk sama sebagaimana orang yang pingsan. Kalau dia mabuk sepanjang hari, sebelum terbit fajar dia dah mabuk dah, dan dia kekal dalam keadaan mabuk sampailah maghrib, dia punya puasa dia tidak sah. Tapi kalau ada waktu dia sedang daripada mabuk dia tu walaupun seketika, maka dia punya puasa dia sah. Namun berdosa jika dia mabuk dengan sebab yang haram seperti minum arak. Baik, sebab-sebab diwajibkan berpuasa. Biasanya dalam kitab sebab-sebab diwajibkan berpuasa ni dibahaskan dulu. Dibahaskan terlebih dululah awal. Cuma dalam kitab ni dia dibahaskan kemudian. Sebab-sebab diwajibkan berpuasa.
Baik. Sebab-sebab yang diwajibkan berpuasa terbahagi kepada dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Yang pertama secara umum iaitu pensabitan puasa yang dihukumkan kepada masyarakat secara umum. Yang ni sabitnya puasa bulan Ramadan ni dia ada dua cara lah. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Apa makna secara umum? Secara umum pensabitan nampak anak bulan, pensabitan bulan sabit bulan Ramadan itu dihukumkan kepada masyarakat secara umum. Semua kena puasa. Itu kita kata sabit bulan puasa secara umum. Kalau secara khusus sabit bulan puasa tu hanya kepada individu tertentu sahaja. Maknanya orang-orang tertentu saja yang wajib puasa. Dia tidak, kewajipan itu bukan secara umum seperti cara yang pertama. Nanti kita akan tengoklah macam mana pensabitan bulan puasa ni, sabitnya masuk bulan Ramadan ni secara umum, dan macam mana pula sabit bulan Ramadan ni secara khusus. Yang biasa kita tengok secara umum lah. Itu yang biasa kita tengok. Ada pengumuman, kan? Ada pengumuman dalam TV kita tengok, radio ke umum kata nampak anak bulan. Jadi wajiblah semua, kan? Semua orang berpuasa. Ini sebuah kita cerita kat Malaysia ni lah, kan? Wakil kita di Malaysia ni. Itu yang kita lihat secara umum. Ada secara khusus. Contohnya kita sebut dulu sebelum kita masuk dalam kitab. Orang lain tak nampak anak bulan, kan? Kita kata orang-orang yang berkenaan yang pi cerap anak bulan tu, petang 29 Syaban tu depa akan pi tengok anak bulan lah. Dan katalah lepas maghrib tak nampak anak bulan. Tapi ada seorang ni dia nampak. Dia kata Zaid, dia duduk kat satu kampung ni, dia nampak anak bulan. Dia kata. Dan dia punya penyaksian dia tu tidak diterima lah. Dia kata aku nampak anak bulan dan penyaksian dia tidak diterima. Jadi bila penyaksian tidak diterima di sisi hakim, maka tak wajiblah puasa secara umum kepada semua orang. Tapi dia yang nampak anak bulan tu wajib dia puasa. Di sisi dia nampak anak bulan, kan? Wajib dia puasa. Dan orang yang percaya kepada dia, apa yang dia cakap, wajib juga orang tu puasa. Yang ni masuk sabit anak bulan, sabit bulan Ramadan secara khusus, bukan secara umum. Itu salah satulah. Dia ada banyak lagi. Baik, kita tengok sebab-sebab yang diwajibkan berpuasa terbahagi kepada dua. Yang pertama secara umum, iaitu pensabitan puasa yang dihukumkan kepada masyarakat secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua secara khusus, iaitu pensabitan puasa yang hanya khusus kepada orang-orang tertentu, tidak kepada yang lain. Pensabitan puasa hanya khusus kepada orang-orang tertentu, individu-individu tertentu, tidak kepada orang lain. Dia bukannya, kewajipan tu bukan secara umum. Dia nak mulakan yang pertama dulu. Sebab pensabitan secara umum ada tiga. Yang pertama, melihat anak bulan oleh seorang yang adil. Melihat anak bulan oleh seorang yang adil. Saksi yang melihat anak bulan mestilah adil dalam penyaksian, adlu syahadah, dan sabit penyaksian itu di sisi hakim. Dia ada syarat lah. Orang adil nampak anak bulan, lepas tu sabit nampak anak bulan tu di sisi hakim. Dia akan buat penyaksian di sisi hakim. Dan syarat orang tu orang yang adil. Dan dia sebutlah kat bawah tu, nombor 3 tu dia buat nota kaki tu ciri-ciri saksi yang adil. Orang tu orang Islam, baligh, berakal, merdeka, tidak melakukan dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa kecil, tidak menipu dan bercakap keji ketika marah, menjaga maruah diri dan hidup dengan cara hidup beragama.
Ni adil syahadah. Dan syarat juga laki-laki. Laki-laki tak sebut dalam ni. Itu yang pertama, melihat anak bulan oleh seorang yang adil. Saksi yang melihat anak bulan mestilah adil di dalam penyaksiannya dan sabit penyaksiannya itu di sisi hakim. Kalau dia nampak dan tak sabit di sisi hakim, maka tak sabit secara umum. Hanya sabit di sisi dia sajalah, wajib ke atas dia puasa. Dan orang yang percaya kepada kenyataan yang dia buat. Kedua, sempurna 30 Sya'ban. Sempurna 30 Sya'ban. Mencukupkan 30 Sya'ban jika tidak nampak anak bulan seperti keadaan langit yang berawan. Nabi sebut dalam hadis, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman. Nabi kata, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan dan berayalah kerana melihat anak bulan. Nabi kaitkan hukum itu puasa dan juga raya dengan melihat anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, Nabi kata fa in ghumma 'alaikum, maka jika berlaku kesamaran ke atas kamu, kan, ada awan, keadaan langit yang berawan yang menghalang daripada kita nampak anak bulan, Nabi kata fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tu 30 hari. Jadi kalau tak nampak anak bulan, kita akan berpindah kepada yang kedua lah, iaitu kita cukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Tapi petang 29 Sya'ban tu, itu orang akan bersedialah untuk mencerap anak bulan. Nak tengok sekejap lagi, nampak tak lepas maghrib tu, lepas terbenam matahari tu, nampak tak? Kalau nampak, malam tu dikira sebagai malam 1 Ramadan. Kalau tak nampak, maka kita akan cukupkan Sya'ban kepada 30 hari. Dan esok tu pasti satu Ramadan. Dan semua wajib puasa lah. Yang ketiga, melihat lampu pelita yang dipasang di atas menara. Yang ni ada kait sikit lah. Jika sesebuah negeri itu menggunakan kaedah ini sebagai petanda masuknya bulan Ramadan. Jadi adat lah. Jadi adat sesebuah tempat bila masuknya bulan Ramadan, mereka akan gantung pelita-pelita di atas menara. Ada pula adat tempat yang bakar meriam contohnya. Jadi yang tu dah jadi adat dah, dan benda tu tak dipasang, tak dibuat kecuali bila masuknya Ramadan. Jadi bila berlaku macam tu, contohlah kita ni kan, kita nampak dah pasang dah pelita ataupun dah dibunyikan meriam contohnya. Jadi kita dapat daripada situ, kita dapat tahu dah masuk bulan Ramadan. Adapun kalau tempat tu bukan adatnya macam tu, waktu puasa ke waktu tak puasa ke, mereka pakai bubuh pelita tu ataupun duk main meriam, duk bunyikan meriam tu, yang tu tak dikira lah. Macam dululah kalau raya kan, kalau raya nak dekat raya, mulalah dipasang lampu-lampu lilap-lilap tu kan, pasang pelita. Lah ni jarang dah. Tapi zaman dulu itu kita dapat tahu lah, maknanya raya tu dah makin dekat. Dia ada tanda-tanda dia. Macam para malaikat lah. Jadi dapat tahu kata masuknya bulan Ramadan bila dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan digari syaitan-syaitan. Seperti dalam satu hadis Nabi sebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa qulliqat abwabun nar wa suffidati syayatin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datangnya bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi kat situ dia jadi ada tanda berlaku benda tu, tanda masuknya bulan Ramadan. Itu cerita ni lah kan.
apa ni, tentang tu cerita malaikat. Tapi kita kat dunia ni pun macam tu juga. Kadang-kadang kita jadikan tanda-tanda itu sebagai satu dalil kepada berlakunya sesuatu. Yang ketiga, melihat lampu pelita yang dipasang di atas menara jika sesebuah negeri itu menggunakan kaedah ini sebagai petanda masuknya bulan Ramadan. Manakala sebab pensapitan secara khusus juga ada 3. Sebab-sebab ini berlaku kepada orang yang tertentu serta orang yang mempercayainya. Pertama, melihat anak bulan oleh seorang yang fasik. Orang yang fasik tengok anak bulan, dia buat penyaksian pun penyaksian dia tak diterima. Wajib dia puasa. Orang yang percaya dia pun wajib dia puasa. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang tidak diterima penyaksiannya, iaitu orang kafir, kanak-kanak, wanita, hamba. Perempuan nampak anak bulan, budak nampak anak bulan, hamba nampak anak bulan. Buat penyaksian, memang penyaksian dia tak diterima, kan? Tapi depa tu, hak nampak tu, wajib dia puasa. Orang yang percaya kat depa wajib puasa. Waktu cerapan anak bulan ialah pada petang 29 Syaban dengan syarat-syarat kenampakannya. Apa syarat-syarat kenampakannya? Antara syarat-syarat kenampakan anak bulan tu ialah anak bulan mestilah kelihatan selepas matahari tenggelam pada malam 30 Syaban. Anak bulan tu mestilah dilihat selepas matahari terbenam ataupun tenggelam. Itu syarat dia. Jika dia yakin bahawa yang dilihatnya ialah anak bulan Ramadan, maka wajib ke atasnya untuk puasa. Begitu juga orang yang mempercayainya. Itu yang saya sebut tadi lah. Yang kedua, seseorang yang mempercayai dan membenarkan kata-kata orang fasik atau seumpamanya. Sama macam tadi lah kan. Allah dia sebut tu. Seseorang yang mempercayai dan membenarkan kata-kata orang fasik atau seumpamanya. Depa yang nampak anak bulan tu wajib dia puasa. Kita yang percaya pun wajib juga puasa. Dan yang ketiga, ijtihad. Ijtihad ni asalnya tak ada lah. Kita akan masuk ijtihad, masuknya Ramadan bagi orang yang tidak mengetahui waktu. Sikit je lagi. Wallahu ta'ala a'lam.